Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi ada seperkara yang telah dibawa kepada perhatian saya. Jadi saya difahamkan ya, berdasarkan satu laporan yang muncul dan benda ni dibawa kepada perhatian saya dan ada orang minta saya ulas. Jadi satu laporan polis yang cukup terperinci telah dilakukan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan laporan ini telah dibuat sebagai mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Baik, saya diminta ulas. Mula-mula saya nak bacakan intipati laporan berkenaan. Jadi jika audio jelas, maklumkan kepada saya. Jadi ada seorang individu namanya Muhammad Faiz bin Rahmat telah membuat satu laporan polis bagi mewakili Parti Bersatu berkenaan dengan fitnah jahat dan tomahan palsu terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, yang menurut orang yang membuat laporan ini direncanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM10 dan Pakatan Harapan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan orang suruhannya. Jadi menurut individu yang membuat laporan ini, sejak kerajaan gabungan PH terbentuk dengan komplot UMNO Barisan Nasional, pelbagai tomahan palsu dan fitnah jahat telah disebarkan untuk menutupi kepincangan kerajaan PH dan BN yang memungkiri janji-janji manifesto pilihan raya mereka serta gagal mengurusi hal ehwal dan ekonomi negara. Fitnah ini juga dibuat dengan tujuan politik untuk menimbulkan kebencian dan kemarahan orang awam dan menyemarakkan keresahan rakyat terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional dan Bersatu. Jadi konspirasi jahat ini dapat dilihat apabila Zahid Hamidi, Presiden UMNO yang menghadapi 47 pertuduhan pendakwaan di mahkamah, mengumumkan bahawa kluster mahkamah yang baru akan datang dari Perikatan Nasional dan Bersatu. Maka dipetiknya pautan-pautan berkaitan. Jadi saya tak nak baca panjang lebar. Dia cerita bagaimana dakwaan-dakwaan dibuat, dakwaan sentiasa berubah. Dan ini betul. Angka yang disebut Perdana Menteri mula-mula kononnya diseleweng 600 bilion, tiba-tiba berubah menjadi 530 bilion, kemudian berubah menjadi 92.5 bilion, kemudian berubah menjadi 4.5 bilion, kemudian menjadi 300 juta. Perdana Menteri sendiri ubah-ubah angka tu. Dan ini dikira sebagai tomahan, fitnah. Jadi babak ni saya setujulah. Okey. Jadi saya pun dah beritahu kepada anda semua, saya pun nak tahu. Tetapi bila saya dengar cara Perdana Menteri membuat hujah-hujah dia tu, nampak sangat ini adalah semuanya permainan propaganda persepsi. Malangnya Perdana Menteri pada hemat saya sedang duduk di belakang tabir jawatan, di bawah tabir kuasa, dan rasakan dia boleh cakap apa sahaja dan tidak ada tindakan boleh dikenakan kepadanya. Jadi saya berpendapat bahawa sekarang apa yang telah dilakukan oleh Bersatu ini, mereka telah mengumpulkan segala kepincangan, tomahan, fitnah Perdana Menteri dan Zahid dan sebagainya untuk membuat laporan polis, dan ini akan disusuli dengan tindakan mahkamah dan Perdana Menteri tidak akan terlepas. Jadi ada 11 pertuduhan spesifik berupa jenayah yang telah dikemukakan oleh pihak yang membuat laporan. Saya baca ya. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Barisan Nasional dan orang suruhannya telah melakukan kesalahan-kesalahan berikut. Jadi 11 kesalahan disenarai. Pakat jahat jenayah di bawah Seksyen 120A dan 120B Kanun Keseksaan. Nombor 2, memberi maklumat palsu dengan niat mendatangkan bencana kepada seseorang lain di bawah
Seksyen 182 Kanun Keseksaan. Nombor 3, mereka keterangan palsu di bawah Seksyen 192 Kanun Keseksaan. Nombor 4, menteri memberi atau mereka keterangan palsu dengan niat mendapat sabitan hukuman di bawah Seksyen 195 Kanun Keseksaan. Nombor 5, menggunakan keterangan yang diketahui sebagai palsu di bawah Seksyen 196 Kanun Keseksaan. Nombor 6, membuat pertuduhan palsu atas kesalahan dengan niat hendak membencanakan orang lain di bawah Seksyen 211 Kanun Keseksaan. Nombor 7, memfitnah di bawah Seksyen 499 dan Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Nombor 8, menakutkan secara jenayah di bawah Seksyen 503 Kanun Keseksaan. Nombor 9, mengaibkan dengan niat membangkitkan pecah keamanan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Nombor 10, membuat kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Dan nombor 11, menyalahgunakan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi, laporan dah dibuat dan saya percaya benda ni akan berakhir di mahkamah. Jadi sekarang memang Zahid Anwar kalau sentiasa menyebarkan berita-berita yang sentiasa berubah-ubah, Anwar kata ada fail, ada bukti, tapi angka sentiasa berubah-ubah dan sebagainya. Sekarang benda ni sudah melibatkan tindakan perundangan dan anda sekarang perlu buktikan. Tang mana kita pun nak lihat, saya pun nak lihat siapa yang cakap betul, siapa yang cakap salah. Tapi yang saya setuju, Anwar Zahid sedang bermain persepsi bagi mengalihkan perhatian daripada kepincangan kerajaan ni yang gagal menepati janji-janji manifesto. Banyak ya, sara hidup, tidak ada malah kerangka dasar ataupun rancangan jangka pendek sederhana panjang yang telah diumumkan bagaimana nak atasi isu kos sara hidup yang kononnya sudah boleh diselesaikan dengan begitu cepat selepas PRU dan macam-macam lagi. Dan juga Anwar mengamalkan nepotisme, Anwar mengamalkan kronisme. Ini amat jelas, malah Anwar memberi lampu hijau kepada semua menteri untuk bawa anak sanak saudara mereka ke dalam jawatan-jawatan sebagai penasihat contohnya, demi menghalalkan pelantikan anak dia sendiri sebagai penasihat kerajaan. Dan kononnya nak lawan rasuah tetapi melantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Disebabkan kerajaan dia dikecam, dia cuba menimbulkan persepsi sekarang Anwar berpeluang untuk menjawab segala tomahan dia dan menerusi laporan ini. Jadi Anwar berpeluang untuk membuktikan bahawa dia tidak memfitnah, membuat tomahan. Itu sahaja yang ingin saya ceritakan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.